Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Shadaqallahu azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat wa hadithu an bani bisawhi wa la haraja wa ma kana alayya muta'abbidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslim saya disayangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari Kamis ini 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah bersamaan 12 Oktober 2023 masih mari sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Mudah-mudahan Tuan Imam kita dan sekalian kita dikurniakan dengan jalan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha kita dimarahkan sembahyang zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan pada hari ini diteruskan kuliah zuhur kita yang kali akhir untuk bulan Rabiul Awal ini, dengan kita berkongsi hadis yang ke-6, al-hadithus sadis daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini diriwayatkan an Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu, daripada Abi Abdullah, gelaran kunyah Abi Abdullah, kunyah atau gelaran. Dan sahabat ini An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu. Jadi Bashir adalah sahabat Nabi, An-Nu'man pun adalah sahabat Nabi. Sebab itu disebut radhiyallahu anhu. Kalau redha ke atas kedua-dua sahabat Nabi ini, anak anda dan ayah anda. Anak anda An-Nu'man, ayah anda Bashir.
Di sahabat meriwayatkan hadis ni namanya An-Nu'man ibn Bashir, digelar kepadanya Abi Abdullah. Mungkin dia ada anak seorang nama Abdullah. Qala, beliau telah berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dia kata Muhammad bin Bashir seketika dia ada mendengar Nabi SAW bersabda, Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu nyata, yang halal itu jelas, ya, yang halal itu jelas, sama ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, ataupun menerusi ijma' ulama', ataupun melalui qiyas. Dalam Quran ada perkara-perkara yang dihalalkan Allah, ya. Contohnya jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli halal. Allah Ta'ala sebut dengan jelas, ya. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah kamu halalan thayyibah, makanan yang halal dan yang baik. Makan dan minumlah kamu halal. Apa yang halal, apa yang baik, maka makan dan minumlah kita. Nak makan tom yam ke, nak makan tosai ke, nak makan canai ke, kalau halal dan baik, maka Allah Ta'ala benarkan, halalkan, tak ada masalah. Kahwin pun sama. Fankihu ma taba lakum min nisa mathla wa thulatha wa ruba'. Kamu nak kahwin 2 ke 3, 4, pergilah, aku halalkan, kata Allah Ta'ala. Jangan marah akak, Ni Allah Ta'ala cakap, bukan saya cakap. Kalau akak tak puas hati, bermunajatlah pada Allah. Buat tahajud malam ni malam Jumaat, pagi Jumaat, buat tahajud. Ya Allah, kenapa dalam Quran kau halalkan suami aku kahwin 2, 3, 4? Kenapa aku tak boleh? Mudah-mudahan mungkin Allah Ta'ala akan beri jawapannya nanti. Tapi dalam Quran dah sebut benda tu dibenarkan. Fankihu, kahwinilah kamu, halal. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak mampu berlaku adil, satu sudah memadai. Sebab orang kahwin memang satu banyak-banyak. Kan? Tu Cik Zul. Tak ada orang kahwin 4 terus. Dia mesti kahwin 1 dulu, baru nak daki 2, 3 atau 4. Boleh halal, kan? Wa innal harama bayyin, dan benda yang haram pun adalah jelas nyata. Al-Quran sebut wa harrama riba, Allah Ta'ala haramkan riba. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fashtanibu. Sesungguhnya arak, judi, menyembah berhala dan bertenung nasib itu perbuatan keji dan perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah benda haram. Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan sembah berhala, jangan bertenung nasib. Pergi ulur tapak tangan kat Feng Shui, tengok ni apa cerita saya ni, Sinset. Oh, ini kamu lagi lama duduk IPK lagi sway. Oh, percaya pula. Isi borang tukar keluar jabatan, beri jabatan luar lagi sway rupa. Jangan. Dulu ada, tak berapa lama dulu, satu rancangan. Satu orang ni, dia ajar orang kita, orang Islam, cara menyusun perabot dalam rumah ikut ajaran Feng Shui. Susun macam ni, jangan susun macam tu. Susun macam tu tak masuk rezeki. Orang kita tepuk tangan suka, tak sedar benda itu benda syirik dan khurafat, benda yang dilarang Allah. Ya, kan? Apa lagi yang Allah Ta'ala haramkan? Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina pun, jangan, apatah lagi hampir. Lagilah tak boleh. Berzina pun, berzina dah tentu haram. Geli-geli memanglah haram. Tuan-tuan tahu apa geli-geli? Tak tahu PM dia apa geli-geli.
Benda tu haram, boleh. Kan? Benda yang diharamkan Allah, yang diharamkan Nabi, yang diharamkan oleh para ulama melalui kaedah ijma' dan qiyas dan lain-lainnya, itu adalah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan antara keduanya ada perkara-perkara samar yang tak diketahui oleh kebanyakan manusia. Benda syubhat ni memang banyak manusia tak tahu. Contohnya bab makanan dan minuman, itu banyak orang tak tahu. Kan? Tengok orang ramai pergi gerai tu, makan minum melok. Tapi meniaga Cina, tak Muslim. Ramai orang kita pergi makan kat situ. Hati pun berkata-kata, nak makan ke tak? Syubhah ni, nak makan ke tak? Nak makan ke tak? Nak makan ke tak? Syubhah. Kalau tak halal, takkan orang Islam ramai pergi ke kedai tu. Tapi yang masaknya bukan orang Islam. Syubhah. Tak berapa lama dulu ada satu kedai mamak di serbu oleh penguatkuasa KPDN, Jabatan Agama dan kita sekali. Kerana ada aduan. Ada aduan tertentu mengatakan restoran ini menjual daging tidak halal. Pergi serbu, tanya pekerja, suruh mengucap, tak boleh. Tak boleh mengucap. Cuba you mengucap 2 kalimah syahadah. Apa itu? Dia boleh tanya apa itu. Rupanya bukan Islam. Pergi ambil contoh makanan buat ujian. Rupanya makanan daging babi bercampur dengan daging lembu, dicampur sekali, masak sekali. Jadi diarahkan segala tanda-tanda halal, tanda-tanda kedai makan Islam dalam kedai ini diturunkan serta-merta. Sampai hari ni orang tak pergi kedai tu. Saya rasa tuan-tuan perempuan ramai yang tahu kedai tu di mana. Kalau saya cakap, mesti tuan-tuan tahu. Dalam kawasan-kawasan Ipoh ni juga. Ramai dengan saya pun pernah makan kedai tu. Kedai mamak, terasa macam Muslim. Rupanya tak ada Muslim pun. Terkadang-kadang kedai mamak ni tokek tu Muslim, ada pekerja dia tidak Muslim. Dia juga campur. Ramai manusia tak tahu benda samar-samar. Maka Nabi kata, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa 'irdi. Siapa yang menjauhi perkara syubhat, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi kita jauhilah perkara yang syubhat, perkara yang sama-sama tu tak tahu halal ke haram, kita jauhi. Adakah urus niaga mata wang asing itu halal atau haram? Ini menjadi perbincangan sampai hari ini. Sebab ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan menyatakan ianya haram. Tapi haram macam mana? Itu nak kena baca. Kena baca tu, baru kita faham sebab apa haram dan bagaimana yang dikatakan haram. Kalau tuan-tuan beli dolar Amerika sekarang, $1 Amerika RM4.73 atau 4.74 sen. Tuan-tuan beli, tuan-tuan simpan. Dengan takdir Allah, 2 minggu selepas itu nilainya $1 US RM4.80. Kita beli tadi 4.74, kita jual balik 4.80. Ada setiap $1 US kita jual, kita dapat untung 6 sen. Dapat untung 6 sen. Kalau kita beli $1, dapat 60 sen. Contoh, adakah itu termasuk dalam
urus niaga yang diharamkan. Itu panjang perbincangan itu. Jadi oleh kerana demikian, perkara-perkara yang tidak jelas halal haram ini, kata Nabi, siapa tinggalkan, dia jaga agama dan kehormatan dia. Dah tahu benda tu tak confirm halal haram, jangan diambil, jangan dimakan. Melainkan kalau dah jelas halal dia, ada penerapan halal oleh pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri, pergi lah. Tak ada masalah. Dah ada penerapan halal, kalau tak ada tu dosa. Dia kata pork free. Ada kedai makan di Ipoh ni saya ada jumpa, dia kata pork free. Apa makna pork free? Tak ada dihidangkan daging babi, tapi tak ada penerapan halal. Jangan pergi, itu syubhah lah. Kita tak tahu halal ke haram sebab dia hanya guna perkataan pork free. Tapi ada juga orang kita yang mungkin masuk makan di situ. Kan syubhah, kena jaga syubhah. Jauhilah, supaya kita pelihara agama kita dan maruah diri kita. Wa ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haula al-hima yushku an yarta'a fih. Sebagaimana pengembala yang membawa haiwan ternakan di sekitar kawasan larangan, maka lemah laut dia mungkin akan memasukinya. Jadi Nabi memberikan satu perumpamaan seperti seorang gembala kambing, namanya Syawal, bawa anak kambing berpuluh ekor berhampiran kawasan larangan, kawasan Istana Raja. Tak masuk, tapi tepi-tepi. Ada tak kemungkinan seekor dua anak kambing terlepas masuk ke kawasan Istana Raja? Mungkin. Dan itulah kisah yang sebenarnya berlaku satu ketika dulu, di mana menyebabkan seorang anak raja tidak jadi dilantik sebagai raja. Kerana datuk-datuk yang nak melantik raja ni mendapat khabar anak raja ini menembak seekor kerbau yang tersesat masuk ke dalam kawasan Istana Raja. Kalau kerbau ni bertuan, dibawa, digembala oleh tuan dia, perbuatan tuan dia tu yang tak betul. Dah tahu kawasan tu berhampiran kawasan Istana Raja, pergi bawa kerbau meragut rumput, buat apa? Bila dah bawa, mesti ada seekor dua yang akan terlepas masuk makan. Anak raja ni nampak, dia tembaknya kerbau seekor tu, mati. Jadi datuk-datuk berputuskan tak jadi ambil anak raja ni, sebab dia ni muda sangat dan ada perbuatan dia yang tak cantik. Kalau muda sangat dah jadi raja, nanti lain esok perangai dia. Maka dia ambil bapa saudara yang berada di luar negeri, dijadikan sebagai raja. Tahan sampai lebih 40 tahun. Tu kalau nak tahu siapa dia, jumpa saya lah, PM saya, nanti saya bagi tahu siapa raja tu. Raja tu hidup lagi yang baik ni. Ada lagi. Pak saudara dah mangkat beberapa tahun dah, lebih 10 tahun. Ini dia perumpamaannya. Nabi perumpamaan tu betul dah tu. Jelas dah. Perumpamaan tu tepat dengan apa yang Nabi nak sampaikan. Baik itu, jauhilah perkara syubhah. Bab makan, bab minum ni jaga. Jangan viral ni kita pun pergi terekam. Tempat ni ramai orang Islam pergi makan ni, walaupun bukan Islam yang buat, yang tokeh, tapi ramai orang Islam pergi makan. Jangan tuan-tuan, jangan tertarik dengan benda viral. Melainkan benda viral tu memang peniaga Muslim. Contohnya macam orang melapah daging lembu ketika nak raya. Di Perak ni tak ada, tapi di tempat saya ada. Nak puasa, nak raya, mesti ada orang melapah dan menjual daging lembu. Namanya mantai.
nak kena cek tu, lembu siapa dia disembelih, tak lembu curi mana tah dia ambil. Lepas tu dia sembelihnya, dia lapahnya, dia buka bayung tepi jalan, dia jual daging sekilo RM5. Awak tak nak beli? SI, sekarang sekilo daging berapa? 28 40. 40. Katalah dia jual 30 sekilo. Tak nak orang beli. Murah daripada harga semasa. Tapi daging lembu tu datang dari mana? Yang dia lapah, dia jual tepi jalan, buka payung. Tak lembu mana dia curi? Kalau lembu curi tu, dah tentulah keadaannya syubhah. Daging tu halal. Mai tang mana tu jadi syubhah. Jadi jangan terpedaya. Tu kalau di tempat saya lah, kalau di Perak ni pun, kalau ada orang nak raya buat macam tu pun nak kena tanya, ini lembu ni macam tompel jadi rare, jadi bomoh. Ni ayam sembelih ke ayam gilik motorkar? Nampak? Dia tanya, halal ke tak? Kan? Wallahu a'lam. Baik. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi muharim. Ketahuilah bahawa untuk setiap raja itu ada kawasan larangannya. Justru kawasan larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Istana Raja IPK ni pun sebenarnya di gazet kawasan kawasan larangan bagi bukan warga IPK. Orang luar nak masuk kena ambil pas pelawat. Tak ada pas tak boleh masuk. Jadi untuk Allah, larangan Allah kawasannya ialah apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Maka Nabi SAW menyambung lagi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawa dalam tubuh badan jasad manusia itu ada sekeping daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasal jasadu kulluh. Dan apabila rosak daging ini, rosak ia, maka rosaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa ianya adalah sekeping hati. Apa mengena ayat akhir ni dengan yang sebelum-sebelumnya? Membayangkan hati manusia ni baik tak baik berpunca daripada makan dan minum. Kalau makan minum kita dari perkara haram dan syubhat, hati kita boleh jadi hitam dan rosak. Boleh jadi berpenyakit. Suatu orang yang hati busuk ni, kita tengok apa perangai dia. Kalau perangai dia makan pun tak kisah, halal ke tidak. Nampak kat pejabat ada makanan ditinggalkan, tak tahu siapa punya, dia rembat ni makanan, ikut dan dia. Rezeki Allah takkan nak dia. Tak tanya siapa punya. Duk meja, atas meja kerani, pukul 5 petang, makanan terdedah. Tak makan tak boleh ni. Kan kita kalau tak makan kan mazir. Busuk pula makanan ni. Kita makanlah. Wah, mungkin makanan tu ada tuannya. Ambil gambar, tanya, ni meja ni siapa punya ni? Alah ustaz, lupalah. Ustaz nak makan ke? Nak makan-makanlah. Barulah jadi halal. Sebab tuan punya makanan dah benarkan kita makan. Ini dah dia rembat dia. Tak kisah. Jadi benda tu antara perkara-perkara yang menjadikan suatu benda itu tidak halal bagi kita. Maka dia memberi kesan kepada hati. Dan daripada hati itulah kesannya kepada seluruh tubuh badan. Hati yang bersih menjadikan tubuh badan kita sihat. Kalau hati kita ni berpenyakit, tubuh badan kita pun sama-sama akan berpenyakit. Mata sakit, telinga sakit, hati sakit. Hati dah menentu sakit
semua. Jadi berjaga-jagalah kita. Saya pada diri saya terutamanya daripada tuan-tuan dan puan. Itulah dia pesanan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, al-hadithus sabi', insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT dan kawan pada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Qul qul la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.